Selamat sejahtera diucapkan pada murid-murid tingkatan 3. Hari ini, murid-murid akan belajar pendidikan moral di bawah unit 4, iaitu amalan tradisi kekeluargaan Hazanah kita. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid, jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar dengan Cikgu Khairul, jom. Jom. Baiklah, mari kita mulakan pelajaran dengan mengetahui contoh-contoh tradisi kekeluargaan. Apakah contoh tradisi kekeluargaan yang murid perlu tahu? Sedangkan kita ini adalah rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi agama bangsa dan kepercayaan, maka kita kena tahulah contoh-contoh yang pelbagai mengikut kaum. Yang pertama kita tengok dari sudut perkahwinan. Okey, dari sudut perkahwinan, apakah budaya-budaya yang terdapat dalam adat perkahwinan? Okay, kita tengok. Pertamalah ni masyarakat Melayu. Biasanya masyarakat Melayu sebelum kahwin dia ada proses-proses dia lah. Yang pertama berisik, kemudian meminang, kemudian bertunang, kemudian menikah. Menikah ni adalah salah satu ritual ataupun tata cara untuk mengikat sebagai seorang suami dan isteri. Kemudian barulah buat persandingan kahwin. Okey, kita tengok contoh lain. Ini adalah contoh orang Cina lah, kaum Cina buat aktiviti perkahwinan. Jemput orang-orang ataupun ahli keluarga tamu datang. Mereka pun mengalami proses yang samalah. Cuma dia datang bertunang dan juga bersanding. Okey. Kemudian, ni adalah orang India. Orang India pun seakan-akan sama macam orang Melayu punya tradisi dalam adat perkahwinan. Ini contoh orang Iban. Okey. Dan ini adalah contoh orang Murut, kaum Murut. Ini adalah sebagai contoh budaya dalam bab adat perkahwinan bagi setiap kaum. Cikgu tak boleh nak tunjuk semua kaum di Malaysia lah. Okey. Baik, yang kedua, adat menyambut kelahiran anak. Okey. Yang pertama, tengok, bagi orang Melayu, apabila bayi itu dilahirkan, okey, biasanya si bapa akan ambil baby itu daripada nurse ataupun doktor, azankan anak dia. Dia mengazankan anak dia. Itu bagi ritual agama lah. Okay. Kemudian cukur rambut. Bayi yang baru dilahirkan selepas 3 hari atau 7 hari biasanya akan dicukur. Okay. Rambut yang kotor ni akan dibuang lah. Okay. Dibuangkan supaya dia tumbuh baru. Bagi masyarakat India, okay, bayi yang baru dilahirkan biasanya suami atau isteri ataupun ahli keluarga akan memanggil Sami datang ke rumah. Okey, akan memanggil Sami datang ke rumah dan tengok baby itu untuk tilik nasib. Kenapa? Kerana nak memberi nama. Nama yang sesuai untuk diberikan kepada pasangan suami isteri tadi yang baru dikurniakan seorang cahaya mata ataupun seorang baby. Okey, kita tengok seterusnya. Dari segi perayaan. Kita di Malaysia sangat meriah, terdapat banyak perayaan. Ya, antaranya ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Ini dilaksanakan oleh Muslim lah yang beragama Islam. Tak kira kaum apa di Malaysia. Pada setiap tahun. Baik, tak meriah juga. Paling meriah antaranya ialah sambutan Tahun Baru Cina. Kalau kamu tengok kat sini, dalam sambutan Tahun Baru Cina, berbagai aktiviti dijalankan. Dalam gambar kecil ini dimainkan tarian singa, tarian naga. Ada dalam masa yang sama Tahun Baru Cina, ada orang main cap gomeh. Okey, biasalah tepat jam 12.30 malam, ada perkara bercun. Untuk menghalau syaitan. Ini adalah kepercayaan bagi perayaan Tahun Baru Cina bagi mereka yang beragama Buddha. Selain itu, tak dilupakan menyambut tahun Deepavali, Hari Deepavali. Hari Deepavali ini disambut bagi mereka yang beragama Hindu. Okey, kawan-kawan kita, anak-anak murid cikgu yang beragama. Okey, selain Hari Deepavali, dia ada Taipusam, dia ada menyambut Pesta Pongal dan sebagainya. Tak kurang hebat juga Pesta Hari Gawai. Okay, Hari Gawai ini disambut pada setiap tahun, okey, oleh suku kaum Iban. Okey,
saya ucapkan Hari Gawai. Ini disambut oleh kawan-kawan kita di Borneo sana lah. Dan ada contoh lagi. Okey, Hari Natal. Hari Natal ini adalah hari Christmas yang disambut pada bulan Disember. Di mana-mana kawan-kawan kita yang beragama Kristian, maka setiap tahun mereka akan sambut Hari Natal pada bulan. Okey, seterusnya dari segi contoh tradisi kekeluargaan. Yang seterusnya ialah dari segi adat makan. Okey, kita boleh tengok contoh adat makan yang pertama. Makan tangan. Kebiasaannya kaum Melayu, kawan-kawan awak, pelajar-pelajar Melayu, cuba awak perhatikan. Ramai mereka di antara mereka makan pakai tangan. Kenapa? Kamu kena belajar sikit. Kenapa orang Melayu, orang Islam, mereka ni gemar makan pakai tangan? Kerana itu adalah ajaran mereka, dalam ajaran mereka, agama Muslim, boleh ikutnya makan ikut sunnah Nabi. Okey, jadi mereka pakai tangan. Tidak hebatnya juga ada yang pakai sudu kan. Ini biasalah. Okey. Dan ada juga yang memakai chopstick. Chopstick ni biasanya orang Cina lah, kaum Cina mahir pakai chopstick. Cikgu tak nafikan ada yang belajar pakai chopstick. Okey, cikgu pun belajar pakai chopstick tapi tak mahir-mahir, tak pandai-pandai. Okey. Tapi chopstick biasanya kaum Cina yang mahir dan menggunakannya untuk buat makanan. Okey, selain dari segi kesenian, apakah contoh tradisi keluarga bagi setiap kaum? Okey, yang kita boleh tengok contoh kat sini lah tarian zapin. Okey, ini adalah contoh zapin orang Melayu. Okey, Sumazau dan macam-macam lagi. Okey, seterusnya adat menyambut tetamu. Saya rasa kita negara Malaysia memang terkenal dengan sikap nilai murni, adab ketimuran, dan orang datang ke rumah, kita akan sambut tetamu. Kalau kita buat program rumah terbuka pun, kita akan jemput orang, tak kisahlah VVIP ke apa ke, kita akan sambut tetamu. Contohnya gambar seperti inilah. Ini kalau buat majlis besar-besaran. Dan yang terakhir ialah pantang larang. Pantang larang ni nanti kita akan belajar lah. Yang mana semua orang, semua kaum, semua bangsa mempunyai pantang larang yang perlu diikuti oleh setiap insan. Baik, seterusnya kita pergi kepada contoh amalan tradisi kekeluargaan. Saya bagi contoh tradisi amalan kekeluargaan. Cikgu nak tunjuk sedikit lah. Kamu boleh tengok dalam rujuk dalam buku teks. Contoh bagi masyarakat kaum Melayu. Okey, kamu tengok di sini dalam gambar ni adalah gambar anak dara. Okey, gambar ibu-ibu. Okey, duduk. Duduk dia bukan duduk bersila, duduk kaki melipat kedua ke tepi. Itu namanya duduk bersimpuh. Okey, duduk bersila ni awak lipat macam awak lipat cermin mata awak. Kaki dia tu awak lipat bersila. Tapi yang dalam gambar ini semua ni duduk bersimpuh. Jadi itu adalah salah satu contoh tradisi yang diamalkan daripada dulu sehingga sekarang. Yang kedua, contoh yang kedua ialah memberi salam. Okey, memberi salam sambil cium tangan orang yang lebih tua. Kalau kamu tengok orang-orang Melayu, kalau berjumpa dengan kawan-kawan lain, kawan-kawan awak ke, mereka kalau datang jumpa orang, salam. Jumpa orang, salam. Kalau orang yang lebih tua, salam cium tangan. Okey? Itu kenapa? Itu adalah amalan tradisi yang diamalkan daripada kecil. Diajar daripada kecil, umur yang kecil, sehingga besar. Dan membongkokkan badan apabila nak lalu di hadapan orang sebagai tanda hormat. Okey, contohnya lah, kalau ada orang tua ataupun cikgu-cikgu duduk di hadapan. Jadi pelajar Melayu nak lalu, mereka biasanya nak lalu, mereka akan tundukkan badan, minta laluan. Mereka lalu sambil tundukkan badan. Itu adalah tanda kita hormat kepada tetamu waktu kita nak lalu. Orang nak lalu. Itu bagi tradisi budaya keluarga Melayu. Contoh bagi tradisi keluarga Cina ialah yang pertama, pada Tahun Baru Cina, mereka akan makan bersama-sama anggota keluarga pada malam sebelum Tahun Baru Cina. Sebelum jam 12.30 malam, family kumpul pada jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam. Okey, biasanya pelajar-pelajar Cina ini sebelum nak sambut Chinese New Year,
okey, mereka family akan siap-siap masak ataupun mereka akan tempah makan kat kedai. Contoh dalam gambar ni dalam kedai ni. Okey, mereka akan tempah makan. Okey. Oh, okey, makan ramai-ramai sambil okey. Sebabnya ialah itu adalah budaya. Budaya yang diterap daripada zaman dahulu sehingga ini. Dan menjemput orang tua seperti atuk dan nenek untuk makan. Ialah sebelum sambut Tahun Baru Cina, semua orang mesti ada. Okey. Semua orang mesti ada. Okey. Dan memakai pakaian berwarna merah semasa Tahun Baru Cina. Mestilah memakai memakai pakaian berwarna merah. Ini kerana ia adalah lambang. Memakai pakaian berwarna merah itu adalah lambang semangatlah, lambang untuk penyucian diri dan juga membawa tuah kepada keluarga itu bagi masyarakat kaum Cina. Baik, seterusnya awak boleh tengok contoh-contoh amalan tradisi kekeluargaan kaum India. Okey, baik murid-murid, awak boleh buka portal pendidikan. Okey, portal pendidikan Cikgu Khairul lah. Di dalam mural tingkatan 3, ada video perkahwinan dan juga budaya tradisi masyarakat India. Jadi kamu tengok di situ. Dalam situ penuh ada. Tapi untuk pembelajaran pada hari ini, okey, saya akan tunjukkanlah. Okey, contoh amalan tradisi keluarga India. Cikgu akan terangkan satu persatu mengikut rujukan buku teks. Okey, yang pertama, mengikat 2 batang pokok pisang di halaman rumah pengantin lelaki dan pengantin perempuan sebagai lambang penerusan warisan keluarga. Maksud dia apa? Setiap kali kalau nak buat majlis perkahwinan, rumah lelaki dengan rumah perempuan. Okey, katakan orang lelaki itu, keluarga lelaki itu daripada Selangor. Keluarga perempuan itu daripada Johor. Okey, sekarang yang datang rombongan meminang ni daripada perempuan. Okey, pihak perempuan akan datang ke rumah lelaki. Okey, untuk bersanding ke rumahnya. Okey, baik. Jadi, di rumah pengantin lelaki, mereka akan meletakkan pokok pisang lah. Okey, meletakkan pokok pisang sama ada di dewan ataupun buat majlis tu di dewan ataupun di rumah. Okey, biasanya di dewan lah tempat dia nak bersanding. Okey, letakkan 2 pisang dan ikatkan dengan bunga ataupun yang telah diikat. Okey, dianyam seperti ini. Okey, tujuannya sebagai penyatuan 2 keluarga. Okey, untuk meneruskan warisan budaya keluarga dan zuriat. Okey, itu dia. Yang kedua, menggantung labu di hadapan rumah sebagai tanda mengalihkan mata jahat yang memandang ke arah rumah. Dekat rumah nanti, tak labu, buah labu. Okay. Jas apa? Jas sebagai nak halau roh-roh jahat daripada masuk di rumah keluarga. Okay, bagi masyarakat kaum. Ya. Seterusnya, mendidihkan susu dalam periuk tanah semasa masuk ke rumah baharu sebagai tanda kebahagiaan. Nak masukkan susu dalam periuk tanah. Yes. Okay, susu tu dimasak lah. Susu dimasak, kemudian disiram ke kaki. Okay. Supaya tak ada malapetaka yang masuk ke rumah kita. Tak ada benda-benda roh-roh jahat masuk ke kawasan rumah bagi masyarakat kaum. Ya, ini adalah contoh amalan tradisi keluarga bagi kaum India. Baik, seterusnya bagi kaum Melayu. Apakah contoh amalan tradisi bagi kaum Melayu? Yang pertama, menyelitkan daun lalang di telinga ketika menempuh hujan panas untuk menghalang komang ataupun roh jahat. Inilah. Ambil daun lalang, kemudian gulung, letakkan di dalam kat tepi dan selitkan kat tepi telinga kita. Kepercayaan bagi masyarakat kaum Melayu ialah nak halang roh jahat. Supaya dia tak ikut kita sampai balik ke rumah. Kalau roh jahat itu ikut kita sampai balik ke rumah, dibimbangi akan mengganggu ahli keluarga yang lain. Seterusnya, mengamalkan makan bersama-sama dengan bagi memastikan semua anggota berkumpul sebelum makan. Okey, makan bersama-sama. Okey, samalah macam kaum-kaum lain. Nak makan, semua mesti ada. Kalau tak ada, jangan makan. Ini kepercayaan tradisi kaum Melayu lah yang mereka amalkan. Okay, kenapa nak makan bersama-sama? Sebab kita nak raikan. Kaum Melayu ni nak raikan ahli keluarga, sahabat andai. Okay, makan bersama-sama. Terutamanya keluarga lah, kebiasaannya ahli keluarga.
Kalau ada atuk nenek, pakcik, makcik, satu rumah dengan kita kan, dalam satu rumah. Kita makan sama-sama. Budaya keluarga mereka lah. Dan menganggap orang yang mempunyai nama sama sebagai adik-beradik. Maksudnya menganggap kawan-kawan jiran-jiran kita satu keluarga, satu family. Jadi apa aktiviti ataupun perayaan diamalkan dan dibuat secara sama-sama. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan mengekalkan tradisi, amalan tradisi kekeluargaan. Bagi sesuatu kaum lah. Apa amalan tradisi kekeluargaan yang pertama? Iaitu meneruskan identiti kekeluargaan. Murid boleh teruskan identiti keluarga. Dengan mengamalkan budaya keluarga masing-masing sampai besok kamu dah kahwin, dah besar, dah ada anak, and then dapat cucu, sampai awak dah tua besok, sebelum awak meninggal dunia, sebelum awak mati, budaya keluarga ini dapat diteruskan. Yang kedua, mewarisi tradisi kekeluargaan dari generasi ke generasi. Seperti yang cikgu cakapkan tadilah, budaya keluarga ini akan diamalkan daripada ahli keluarga kita kepada ahli keluarga kita yang seterusnya. Cucu cicit kita, keturunan kita. Yang seterusnya, mengeratkan hubungan antara anggota keluarga. Contoh, saya bagi contoh lah. Murid nak balik kampung, terutamanya perayaan Tahun Baru Cina bagi kaum Cina. Murid akan berjumpa dengan semua ahli keluarga. Ada pakcik, aunty, ada grandfather, grandmother, awak jumpa atuk awak jumpa nenek awak. Kemudian awak jumpa orang-orang kampung, awak jumpa saudara-saudara mara awak yang lain. Sepupu sepapat awak jumpa jiran, orang-orang kampung. Jadi secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan juga dapat merapatkan jurang generasi tua dengan generasi muda. Contohnya bila awak balik kampung, awak akan berjumpa dengan atuk dan nenek awak. Awak akan berjumpa dengan pakcik dan makcik awak. Mereka itu lebih tua daripada awak. Jadi awak dapat merapatkan hubungan dengan mereka semua. Seterusnya, apa kepentingan dia? Mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga. Apabila kita balik kampung, kita meraihkan budaya keluarga, kita mengamalkan budaya keluarga, maka suasana keluarga itu menjadi sangat harmoni, sangat meriah, sangat disukai. Dan kenangan ini akan terpahit di dalam jiwa awak. Awak akan ingat sampai bila-bila. Itu maksud dia. Serta yang terakhir sekali ialah memupuk semangat kekitaan dalam anggota keluarga. Saya bagi contohlah, bagaimana kekitaan. Kekitaan ni maksudnya kerjasama ahli keluarga. Apabila tiba hari raya, contoh bagi kaum Melayu, saat untuk kita nak menyambut hari raya itu dengan membuat persiapan. Sehari, 2 hari, 3 hari sebelum itulah membuat persiapan hari raya. Di mana rumah akan dikemas, akan dicat, di mana ada ahli keluarga, sebahagian ahli keluarga akan mula mencari lemang, ketupat untuk dianyam, untuk dibakar. Yang mana persiapan untuk masak juadah, yang mana beli baju raya, pakaian raya, yang mana ada ahli keluarga standby untuk beli kuih-kuih raya. Kerana apa? Kerana ada semangat kerjasama, buat kerjasama untuk menyambut hari raya itu secara bersama-sama. Begitu juga dengan kaum-kaum lain. Apabila mak ayah kamu balik kampung awal, persiapan itu dibuat sebelum kamu menyambut. Dengan membeli pakaian baju raya, dengan menolong ibu bapa memasak atau nenek masak untuk makan besar bersama-sama. Ini terutamanya bagi masyarakat Cina, nak sambut Tahun Baru Cina. Persiapan makanan semua dibuat. Begitu juga dengan kawan-kawan kita, bagi agama Hindu. Nak sambut mereka balik. Awak dah get ready awal-awal dah untuk ke kuil. Untuk bersemayang. Sebelum tu dah tolong rewang, bergotong royong, memasak untuk vegetarian, di kuil, di rumah dan di sebagainya. Semua ini dilakukan dengan perasaan tolong-menolong antara satu sama lain. Itu adalah semangat kerjasama yang diterapkan dari keluarga dan semasa kita mengamalkan budaya keluarga kita. Baik. Seterusnya kita pergi kepada keistimewaan amalan tradisi kekeluargaan ketika menyambut Hari Gawai. Yang pertama, kita tengok kemeriahan menyambut Hari Gawai. Di mana ada aktiviti tarian memasak ayam pansuh dapat masak ayam dalam yang dipanggang.
Baik, yang selain itu, apa amalan-amalan tradisi kekeluargaan ketika sambut hari gawai kawan-kawan kita berbangsa Iban. Okey, contoh tradisi menghormati tuai rumah. Okey, diutamakan dijemput tuan rumah lah. Ni bagi kawan kita yang menyambut hari gawai. Seterusnya kita tengok, murid-murid boleh tengok tradisi bermain alat kesenian dan muzik tradisional dapat dikekalkan kat dalam rumah panjang ni. Okey, sepanjang rumah panjang ni panggil kawan-kawan, jiran-jiran, saudara main sama-sama muzik dan tarian sama-sama. Contoh, contoh amalan tradisi kawan-kawan kita lah. Okey, kita tengok tradisi jamuan. Okey, jamuan di Ruai dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Jemput ahli keluarga, kawan-kawan buat open house. Okey. Dan yang terakhir adalah contoh tarian menari tarian ngajat. Ini bagi masyarakat Iban. Okey, yang dapat diteruskan sehingga kini lah. Okey, sehingga kini tarian ngajat ini diamalkan. Bahkan dipopularkan. Okey, untuk industri pelancongan Malaysia. Mana-mana pelancong asing, kalau negara membuat event ataupun program pertunjukan, okey, pelancong-pelancong asing ramai datang ke negara kita, salah satunya tarian ngajat ni lah, okey, dimainkan sebagai tanda untuk menarik kedatangan pelancong-pelancong asing untuk melihat keunikan tradisi budaya keluarga terdapat di negara kita. Okey, melalui tarian ngajat dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesan sekiranya amalan tradisi keluarga diabaikan dalam sesuatu kaum. Okey, pelajar moral adalah pelajar yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Jadi, apabila kamu tidak mengamalkan budaya kamu, maka kamu telah memberikan kesan yang buruk kepada identiti, jati diri keluarga kamu. Okey, budaya dan tradisi keluarga kamu tidak dapat diteruskan generasi yang seterusnya sekiranya anda mengamalkan untuk tidak mengikuti dan mengamalkan budaya keluarga awak. Okey, apakah kesan kalau kamu tak amalkan budaya tradisi keluarga anda? Yang pertama ialah amalan tradisi kekeluargaan sesuatu kaum semakin pupus. Okey, ini dapat kita lihat apabila setiap kaum tidak mengendahkannya. Okey, jika ada, maka budaya keluarga awak tidak dapat diteruskan lagi. Sebagai contoh, tarian. Katakan tarian ngajat. Ini adalah contoh tarian ngajat. Tadi awak dah tengok kan. Okay. Tarian ngajat tak dapat diamalkan oleh budaya keluarga bagi kaum Iban. Okay. Katakan kalau anda tak nak amalkan, anda tak nak suruh budaya ahli keluarga anda mengamalkannya, maka tarian ini tidak akan diketahui oleh generasi keluarga anda seterusnya. Dan untuk tahun akan datang, ahli keluarga awak tidak akan tahu kewujudan tarian ini, budaya tarian ini, maka budaya keluarga anda ataupun tarian ngajat itu akan. Itu sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Samalah juga kalau sekarang murid-murid lebih terikut dengan budaya hedonisme, budaya media barat. Okey, media sosial lebih hidup sosial, tak mahu ikut cara hidup budaya keluarga awak, maka budaya keluarga awak akan bila mana pupus? Bila anda berada di negara orang, di tempat orang, anda tak mahu mengamalkannya, maka budaya tradisi keluarga awak akan hilang. Baik, seterusnya hubungan sesama kaum menjadi renggang. Ini akan pasti berlaku sekiranya awak tak nak balik kampung, awak tak nak mengamalkan budaya keluarga awak sehingga menyebabkan konflik keluarga itu berlaku. Konflik keluarga berlaku akibat daripada beberapa perkara yang dicetuskan sama ada secara sengaja ataupun tidak. Okey, maka ini menjadi bahaya kepada keluarga dan hubungan keluarga kerana boleh melibatkan pergaduhan. Pergaduhan disebabkan kita tak nak mengamalkan budaya keluarga. Kita malu nak mengamalkan budaya keluarga. Okey, zaman sekarang, zaman moden, kenapa nak pakai pakaian tradisional? Kenapa nak pakai pakaian yang melambangkan jati diri kita? Kamu tak nak. Kamu nak pakai baju t-shirt biasa dan sebagainya. Okey, seolah-olah menafikan budaya keluarga awak daripada turun. Jadi,
Disebabkan perbuatan awak, maka timbul ketidakselesaan ahli keluarga yang lain sehingga boleh menyebabkan pergaduhan antara anda dengan ahli keluarga anda. Bila menyebabkan pergaduhan, maka hubungan menjadi okey. Baik, seterusnya ialah generasi akan datang akan kehilangan kaum, identiti kaum. Okey, kalau awak tak mengamalkan budaya keluarga awak, awak lebih kepada hidup barat, okey, meniru hidup barat, okey. Jadi identiti kaum awak akan hilang. Okey, generasi akan kehilangan identiti kaum. Dah tak nampak dah. Okey, ciri-ciri kaum yang ada pada diri anda. Dan yang terakhir sekali ialah tradisi kekeluargaan akan menjadi alat penyatuan kaum mula dilupakan. Bila ada tahun baru Cina, tak balik kampung. So, penyatuan keluarga tak dapat dilakukan. Okey, keluarga tak dapat berkumpul, berjumpa, bertanya khabar, bergurau senda, tak boleh. Okey, tak boleh kerana sikap ibu bapa, masyarakat, okey, yang sibuk memikirkan kerja, lupa pasal budaya keluarga, okey, sehingga menyebabkan penyatuan keluarga ataupun kita nak berjumpa antara adik-beradik, antara keluarga tak dapat diteruskan. So, ini akan menjadi kesan yang memberi kesan yang buruk lah dalam kehidupan kita dan orang lain. Terutamanya ahli keluarga kita. Mari kita membuat latihan penilaian A. Baiklah, kita pergi ke aktiviti pembelajaran yang terakhir iaitu menjawab soalan latihan penilaian A. Okey, latihan penilaian A ini ada di dalam buku teks, jadi murid-murid boleh cari rujuk buku teks anda ya untuk belajar bersama Cikgu Khairul. Baik, kita baca soalan, arahan soalan, analisis gambar di bawah dan jawab soalan rubikan. Okey, ini adalah suasana gambar ahli keluarga yang balik ke kampung nak menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Okey, soalan nombor 1. Wajarkah cucu tersebut memakai pakaian berwarna hitam? Mengikut kepercayaan masyarakat Cina yang beragama Buddha, tak boleh memakai pakaian hitam kerana ia adalah bertentangan dengan ajaran agama, kerana dia membawa perkara yang buruk dalam sesuatu kehidupan bagi masyarakatnya lah. Okey, wajarkah cucu tersebut memakai pakaian berwarna hitam? Siapakah cucu ni? Dalam gambar ni cucu lah, ni mak ayah dia, jumpa atuk nenek moyang, atuk dan nenek dia. Okey, cucu ni pakai pakaian hitam. Okey, di kampung pada pagi Tahun Baru Cina, berikan alasan anda. Okey, apa jawapan dia? Kita semak jawapan kita. Yang pertama, okey, tak wajar lah. Okey, kenapa? Kerana perbuatan tersebut dianggap tidak membawa tak ada hang pula. Tak ada ong orang Cina cakap kan. So tak boleh lah Soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, mengapakah anda, anda ni gariskan itu adalah watak, perlu mematuhi amalan tradisi kekeluargaan? Okey, apa jawapan murid-murid? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa jawapan murid-murid? Nombor 2. Okey, kita semak jawapan. Okey, yang pertama, dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kita dengan atuk nenek kita, hubungan kita dengan ayah dan ibu kita dapat baiklah, antara kita dengan adik-beradik dapat dieratkan. Yang kedua, budaya dan tradisi keluarga dapat dikekalkan. Segala amalan ataupun budaya ataupun kepercayaan ataupun pantang larang yang kita amalkan, kita dapat kekalkan. Pantang larang ni banyak mengikut kaum. Pantang larang. Contohnya tak boleh cepit kuku waktu malam. Itu bagi masyarakat kaum Melayu. Contohnya tak boleh orang lain edarkan makanan daging kepada kawan-kawan kita yang beragama Hindu. Bagi masyarakat India yang beragama Hindu, mereka vegetarian. So jangan bukakan makanan yang ada daging. Kita tak boleh makan daging. Okey, itu contohlah. Dan yang ketiga, menjadi identiti dan lambang bagi sesebah kaum ataupun keluarga. Ialah menjadi identiti lambang jati diri keluarga. Kalau India, lambang keluarganya budaya keluarga lah bagi masyarakat India yang beragama Hindu. Okey, baik.
Ada jugalah setiap kaum ni lain-lain agama kan. Tapi yang ini adalah menunjukkan jati diri mereka dalam menggambarkan budaya keluarga masing-masing. Jelaskan keistimewaan. Dia nak keistimewaan. Keistimewaan ni maksudnya apa? Kebaikan, kelebihan, faedah, benefit dan sebagainya lah. Okey, kekalkan amalan tradisi keluarga dalam sesuatu kaum dengan memberikan contoh yang sesuai. Awak bagi contoh lah apa jawapan dia. Okey, tengok di sini. Okey, hubungan persaudaraan dan persahabatan dapat dibentuk antara ahli keluarga. Okey, yang pertama, hubungan persahabatan dapat dibentuk lah Okay, ahli keluarga yang jauh dapat berkumpul beramai-ramai sampai meraihkan perayaan secara bersama. Okay, nyatakan contohnya apa? Perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Hari Raya Aidilfitri, perayaan Hari Natal, ataupun sambutan Hari Deepavali secara bersama-sama. Mereka dapat bertemu dengan sahabat di kampung serta mewujudkan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat. Pak, ni semua contoh. Okay? Baik, soalan keempat, apakah nilai? Dia minta nilai kan? Okay, jadikan yang diamalkan ketika mengamalkan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum. Okay, kalau jumpa ini, okay, apakah nilai? Minta nilai saja. Awak tulis sekarang nilai apa yang berkaitan. So, awak letak nilai bertanggungjawab, harga diri, rasional dan toleransi dan sebagainya lah. Okay, kasih sayang pun boleh. Okay, jadi awak boleh letak apa-apa nilai yang berkaitan dengan isu moral yang ditanyakan. Okay. Okeylah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid jangan lupa siapkan latihan penilaian ini di dalam buku latihan anda. Jika salah, tolong buat pembetulan. Rujuk jawapan ini, jawapan anda kepada jawapan cikgu dalam video ini. Jika salah, tolong buat pembetulan. Murid-murid yang diingatkan jangan lupa like video ini, sharekan video ini kepada kawan-kawan dan tekan button subscribe. Sekian saja daripada Cikgu Khairul. Kita jumpa lagi. Bye.